Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth Cogam ke-26 yang dijadualkan berlangsung pada 24 dan 25 Jun 2022 di Kigali, Republik Rwanda. Cogam 2022 akan membawa tema Delivering a Common Future, Connecting, Innovating, Transforming dan akan menjadi landasan untuk menetapkan agenda dan membuat keputusan di kalangan negara-negara anggota Commonwealth termasuk negara Brunei Darussalam mengenai perkara-perkara yang berkepentingan bersama. Pada mesyuarat kali ini, para pemimpin Commonwealth dijangka memilih calon bagi jawatan Setiausaha Agung Commonwealth serta membincangkan mengenai tadbir urus dan peraturan perundangan, pembangunan mampan dan inklusif, pemulihan pasca COVID-19, belia, teknologi dan inovasi serta cabaran-cabaran global. Cogam ke-26 yang telah ditunda selama 2 tahun berikutan pandemik COVID-19 buat julung kali dihoskan oleh Republik Rwanda selepas menjadi negara ahli Commonwealth ke-54 dan terbaharu sejak tahun 2009. Kali terakhir, para pemimpin Cogam bersidang pada bulan April 2018 di London, United Kingdom. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes COVID-19 sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 84.8% dan 71.4% bagi dos kedua. Dalam pada itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.3%. Sementara itu, 571 kes baharu dilaporkan kemarin dengan 478 kes sembuh, manakala jumlah kes aktif sebanyak 3,830. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam memeterai perjanjian persefahaman perkongsian pintar bersama 4 buah syarikat milik Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam GLC. Perjanjian tersebut antaranya akan membolehkan kerjasama 2 hala yang lebih komited dalam pelbagai program latihan terutama sekali menerusi pensijilan, pertolongan cemas, kesihatan mental dan bantuan sokongan psikososial. Majlis penandatanganan berlangsung di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, Jalan Kianggeh. Hadir menyaksikan majlis penandatanganan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam menandatangani perjanjian persefahaman perkongsian pintar menerusi program BRCIPA bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Progresif Sendirian Berhad dan Makan Ceria Sendirian Berhad. Program Curahan Ilmu memainkan peranan yang berkesan dalam membantu anak-anak keluarga yang kurang bernasib baik mengikuti kelas tuition secara percuma. Ini terbukti apabila 10 pelajar program berkenaan mendapat keputusan 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR bagi tahun 2021. Dr. Siti Nurkhalwi binti Haji Walsafelah, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut semasa berucap pada majlis doa selamat dan penyampaian hadiah dan sijil-sijil bagi program berkenaan. Pada majlis ini, 55 pelajar yang meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan PSR menerima sijil.
Program merupakan anjuran Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dinasihatkan agar sentiasa mengamalkan penjagaan kesihatan dan pertahanan diri secara maksimum, lebih-lebih lagi ketika masuki tempat yang sesak. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi di Riyadh semasa ditemui ketika mengadakan lawatan ke tempat penginapan jemaah haji baru-baru ini. Pada masa ini, walaupun kita ini hidup dalam norma baru, kita ini masih perlu berhati-hati, terutama para jemaah kita ini khususnya daripada negara Darussalam, kita ini datang ke satu tempat baru, maka hendaklah mempunyai self defense untuk walaupun kelonggaran-kelonggaran telah pun diberikan. Prevention is better than cure. Jadi itulah barangkali saya nasihatkanlah para jemaah untuk menjaga kesihatan, kerana terutama pada masa ini musim panas. Jadi ikutlah nasihat pegawai kesihatan kita yang ada di sini. Misalnya tidak terlalu lama terdedah pada cahaya pada matahari atau panas, supaya jangan ada menimbulkan gejala-gejala yang penyakit ini disebabkan oleh keadaan cuaca yang terlalu panas. Bagi melihat lebih dekat lagi tempat-tempat penginapan serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para jemaah haji negara Brunei Darussalam, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi baru-baru ini telah mengadakan lawatan ke tempat-tempat penginapan jemaah haji negara di Madinah Al-Munawarah. Azizi Ahmad ada laporannya. Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail mula-mula sekali membuat lawatan ke Hotel Front Taibah di mana jemaah haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad menginap. Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail seterusnya melawat ke Hotel Shah Al-Madinah, tempat penginapan bagi jemaah yang mengikuti pakej Straits Central Agencies. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi mengakhiri siri lawatannya ke Hotel Dalah Taibah, tempat penginapan jemaah yang mengikuti pakej Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Di sini, Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail sempat melawat ke klinik sementara bagi jemaah haji yang disediakan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Tuan Yang Terutama juga sempat mengunjungi Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran serta Pejabat Syarikat Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Dari Madinah Al-Munawarah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Jaya Setia, Jaya Bakti dan Burung Pingai Brakas, Mukim Brakas A diadakan kemarin. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Amar Pahlawan Kampung Jaya Setia, Perpindahan Brakas. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Awang Abdul Hafiz bin Haji Abdul Manan merupakan calon tunggal bagi pemilihan calon ketua kampung berkenaan. Keputusan pengundian akan diharapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Garam mendedahkan dan memperkenalkan keunikan budaya yang ada di daerah Temburong, 45 mahasiswa Universiti Brunei Darussalam termasuk pelajar antarabangsa dan pegawai universiti berkenaan mengadakan lawatan sambil belajar ke daerah Temburong. Rombongan mula-mula disinggah di Tamu Muhibah Pekanbagan dan seterusnya melawat Rumah Panjang Kampung Sibut untuk melihat sendiri kehidupan masyarakat Iban. Rombongan juga menyaksikan pelbagai jenis kraftangan yang dihasilkan oleh masyarakat Iban
melalui aktiviti jualan nemuai sel di rumah panjang tersebut. Darah temurun ini pun mempunyai keunikannya sendiri. Jadi untuk melihatkan pelajaran antarabangsa ini macam mana kehidupan kaum Iban di darah temurun. Yes, I have seen many traditional things, many things that were lived by ancestors of Bruneians. Very interesting. We enjoyed all the local food, local heritage, and the handicraft that the local people they have made. Pusat Penderaman Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saliha Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah di sepanjang bulan Jun ini bersempena Hari Penderma Darah Sedunia 2022. Bagi minggu keempat bulan ini, beberapa tempat akan disediakan. Hari ini, kempen diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Pada 21 Jun pula bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sengkurong. Sementara pada 22 Jun di Insurance Type, Cawangan Airport Mall. 23 Jun akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dan pada 25 Jun di McDonald's Lambang. Sementara itu, Tabung Darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong juga akan mengadakan kempen derma darah pada 25 Jun nanti di bilik persidangan hospital berkenaan. Orang ramai juga boleh menderma di pusat pendermaan darah atau di tabung-tabung darah berdekatan semasa waktu bekerja dan digalakkan untuk menempah slot derma darah melalui aplikasi BloodCard. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn atau layari Instagram dan Facebook Pusat Pendermaan Darah di @bloodbank.repas.